Uh, Berkaitan dengan yuran Yang Berhormat, yuran sekolah rendah agama rakyat ni adalah tertakluk kepada pentadbir sekolah masing-masing. Jadi ianya bergantung kepada budi bicara pentadbir sekolah, dan dalam kedudukan tersebut agak sukarlah untuk kita menyeragamkan isu berkaitan dengan yuran ini sebab dia terletak kepada pentadbir sekolah tersebut. JAKIM tak ada kuasa untuk menyelaraskan ke? Setakat ni JAKIM tidak ada Yang Berhormat. Ya. Untuk sebab kuasa tu terletak kepada pentadbir sekolah. Okey, terima kasih. Saya sambung Datuk Speaker. Silakan. Okey, saya sebut tadi berkaitan dengan soalan daripada Yang Berhormat Kepala Batas mencadangkan agar program lelaki kawam diteliti dan diteruskan kerana ia melibatkan penerapan nilai rohani jati diri kepada lelaki. Susulan daripada persidangan meja bulat inisiatif lelaki kawam pada 30 November 2021, JAKIM bersama dengan agensi hal ehwal agama telah melaksanakan beberapa program inisiatif lelaki kawam, singkatannya ILQ. Antaranya melaksanakan seminar lelaki kawam yang akan diadakan di seluruh negara. Pada tahun 2022, pelaksanaan seminar ILQ telah diadakan di wilayah Persekutuan dan Negeri Kedah dan akan diteruskan ke negeri-negeri lain. Pada masa ini, perbincangan dengan beberapa negeri sedang dijalankan bagi melaksanakan seminar tersebut. Di samping itu, promosi dalam media terhadap inisiatif ini juga akan turut dilaksanakan. Manakala Yang Berhormat Kuala Kerai mencadangkan agar kerajaan membuat program rakaman suara qari dan qariah penuh 30 juzuk, khususnya Johan, sama ada di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pada tahun 2021, JAKIM pernah menerbitkan sebuah program TV berbentuk kompilasi bacaan Al-Quran yang menampilkan Johan qari dan qariah kebangsaan dan antarabangsa melalui rancangan Majlis Tilawah Al-Quran Johan-Johan Kebangsaan. Walau bagaimanapun, JAKIM selaku penganjur Majlis Tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa amat mengalu-alukan cadangan oleh Yang Berhormat Kuala Kerai mengenai usaha untuk menghimpunkan bacaan para qari dan qariah, khususnya Johan Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa dapat dilaksanakan, dan cadangan tersebut akan diperhalusi bagi mengenal pasti kaedah pelaksanaan terbaik agar ia dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Selain itu juga, antara program dan platform lain yang telah disediakan oleh JAKIM adalah yang pertama, rakaman 30 juzuk bacaan Al-Quran akan dibuat melalui radio JAKIM Salam FM. Yang kedua, program travelog berbentuk jejak qari akan dilaksanakan untuk mengumpul bacaan qari-qariah kebangsaan dan antarabangsa bagi tahun sebelumnya. Dan yang ketiga, kompilasi bacaan surah dari qari-qariah antarabangsa dalam bentuk pakej dan disiarkan melalui YouTube JAKIM, apps di webpage JAKIM. Yang Berhormat Bagan Serai juga ingin tahu perkembangan program pembangunan asnaf yang berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Sejauh mana perkembangan projek yang dilaksanakan pada tahun lepas, seramai 2,000 orang asnaf yang dilatih oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam ataupun YAPIM. Program pembangunan ekonomi dan keusahawanan asnaf yang dilancarkan pada bulan Oktober 2022 adalah hasil kolaborasi strategik antara YAPIM dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang menyasarkan seramai 2,000 orang usahawan asnaf yang berpotensi untuk menyertai program-program yang disediakan bagi kedua-dua agensi ini. Pelaksanaan program ini dilakukan secara berfasa. Lebih 1,000 orang usahawan asnaf yang telah dikenal pasti layak untuk menyertai program
skim inspirasi Aidana. Peserta-peserta ini disusun untuk menjalani latihan pemantapan keusahawanan dan pemberian kemudahan pembiayaan akan diberikan secara berperingkat-peringkat. Selain daripada itu, program YAPIM lain yang turut berjalan seperti biasa adalah antaranya program keusahawanan Asnaf Ishraf 2.0, kerjasama SME Bank sedang membimbing 32 orang usahawan asnaf, dan program perintis My Grocer at Wilayah, kerjasama Jabatan Wilayah Persekutuan dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Yang ini lebih 20 orang usahawan sedang giat diperkasakan. Dan terkini, YAPIM melancarkan program pembangunan ekonomi komuniti yang mempunyai program siri, program keusahawanan antaranya seperti program pensijilan halal, program coaching dan mentoring usahawan dengan sasaran 10 komuniti setahun. Yang Berhormat Menteri, Bacok. Okay. Terima kasih Menteri, terima kasih Datuk Yang Betul. Saya menyambut baik usaha di pihak YAPIM dan agensi di bawah Menteri Agama untuk meningkatkan pendapatan dan daya usahawan. Dan saya mencadangkan supaya inisiatif yang dijalankan di pihak Kementerian Agama ini khususnya dijalinkan bersama dengan pihak Kementerian Ekonomi di bawah inisiatif pendapatan rakyat, yang mana perlu ada sinergi di pihak dua kementerian ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk Speaker, terima kasih kepada Perdana Menteri. Soalan saya adalah berkenaan dengan untuk adakah program asnaf yang dibuat tu kita rancang dulu ialah supaya kalau bolehnya bermula tahun lepas dengan 2,000 orang. Fokusnya ialah kepada lebih kurang hampir dekat dengan 30,000 lebih penerima asnaf secara bulanan daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi sebab itu dalam projek kita ini adalah projek untuk memastikan kita dapat mengurangkan asnaf. Dengan kita pembangunan asnaf, kita beri modal teroka pada mereka RM20,000 seorang. Soalan saya, adakah program itu akan dapat diteruskan atau tidak? Kerana projek itu tidak banyak sebenarnya. Tahu kalau hanya 2,000 orang itu melibatkan 40 juta saja. Sedangkan collection daripada zakat hampir dekat dengan 900 juta. Kerana ini salah satu cara untuk kita nak mengurangkan. Harapan kita 5-6 tahun nanti, mereka pula menjadi seorang yang pengeluar zakat daripada asnaf. Jadi saya harapkan apa pandangan daripada Menteri dalam soal ini, adakah program ini untuk diteruskan lagi dengan penambahan 2,000 setiap tahun. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih. Saya menyambut baik cadangan daripada Yang Berhormat Bacok, dan saya rasa kolaborasi antara pihak YAPIM dan juga Kementerian Ekonomi ini sangat penting, dan insya-Allah saya pihak YAPIM akan mengambil pertimbangan atas cadangan yang baik tersebut. Terima kasih Pak Bacok. Manakala berkaitan dengan maklumat yang diperlukan oleh Yang Berhormat Bagan Serai tadi itu, sudah tentu falsafah daripada tujuan daripada pembangunan asnaf seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Bagan Serai tadi, yang telah dibincangkan dahulu, adalah merupakan satu inisiatif yang sangat baik, dan pelaksanaan kepada program tersebut tu seperti mana yang saya jelaskan tadi akan dibuat secara berfasa, dan kita harapkan jumlah 2,000 seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Bagan Serai tadi itu akan kita capai, dan kita harapkan semoga dengan program yang kita akan teruskan ini, dengan walaupun sekarang ini dibuat secara berfasa, kita harapkan nanti matlamat tujuan agar golongan asnaf tadi itu dapat dikeluarkan daripada kepompong asnaf, dan kemudian mereka ini menjadi usahawan yang berjaya, dan kemudian akan mampu untuk mengeluarkan zakat dan membantu mereka-mereka yang lain. Itu memang saya rasa satu inisiatif yang baik, dan insya-Allah kita akan teruskan program ini. Terima kasih Yang Berhormat.
Menteri perlukan masa lagi? Atau masa Kalau dah habis, nak tambah lagi? tadi Datuk Speaker, kalau Datuk Speaker izinkan, baki soalan tu kita akan jawab secara Baik. tulisan. Terima kasih Menteri. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Menteri Jabatan Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas. Silakan. 30 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin memulakan ucapan dengan merakamkan jutaan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah terlibat sepanjang sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan tahun 2023, khususnya bagi perkara-perkara yang melibatkan isu-isu berkaitan Jabatan Perdana Menteri, in particular agensi-agensi di bawah sediaan saya, khususnya BES, Bahagian Hal Ehwal Sabah Sarawak, juga tugas-tugas khas, dan saya juga akan menyentuh beberapa perkara yang dibangkitkan berkaitan agensi-agensi di bawah secara langsung Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang saya telah dipertanggungjawabkan untuk membantu menjawab di Parlimen. Secara ringkasnya, 4 tema utama yang akan saya bangkitkan, saya respon pada hari ini. Pertama, berkaitan dengan isu-isu pemerkasaan dan juga pengukuhan perkhidmatan awam. Yang kedua, berkaitan dengan sistem penyampaian kerajaan. Ketiga, berkaitan dengan MA 63. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan pengurusan bencana. Pertama, berkaitan dengan pengukuhan sistem penyampaian kerajaan. Kalangan ahli parlimen ada menyentuh antaranya berkaitan dengan sistem e-kasih. Untuk makluman, ICU merupakan custodian kepada sistem e-kasih, manakala program-program pembasmian kemiskinan dilaksanakan merotasi kementerian, pelbagai agensi dan kementerian yang terlibat, namun sistem itu diselaraskan oleh ICU Jabatan Perdana Menteri. YB Temerloh bertanya tentang golongan miskin yang masih belum didaftarkan dalam sistem e-kasih, dan beliau juga menggesa agar kerajaan meneruskan sistem e-kasih ini dengan mengikhtiarkan kemaskini data yang lebih menyeluruh. Kerajaan telah membangunkan sistem e-kasih sebagai satu pengkalan data kemiskinan nasional yang bertujuan untuk mendaftarkan isi rumah miskin di Malaysia dan mengklasifikasikan kepada kategori miskin tegar atau miskin berdasarkan pendapatan garis kemiskinan PGK semasa melalui proses verifikasi lapangan. Bagi memastikan tiada isu rumah miskin yang tercicir, kerajaan mengalu-alukan orang awam, pemimpin tempatan atau mana-mana individu organisasi untuk turut serta memainkan peranan membuat pelaporan mengenai isu rumah miskin di daerah atau kawasan masing-masing melalui pejabat daerah ataupun secara langsung kepada Pejabat Pembangunan Negeri (PPN). Setiap permohonan, aduan, laporan pendaftaran e-kasih akan melalui sisihan awal di mana pendapatan yang melebihi PGK akan ditolak. Senarai nama yang melepasi tapisan akan dibawa untuk pengesahan fokus group di pejabat daerah dan juga negeri. Hanya senarai nama yang disahkan saja akan dibuat verifikasi di lapangan sebelum direkodkan di dalam sistem e-kasih. Data-data yang telah dimasukkan ke dalam sistem e-kasih juga akan dibuat pemutihan sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. YB Port Dickson mencadangkan agar pengurusan sistem e-kasih diberikan nafas baru melalui integrasi sistem dan perluasan akses oleh ICU JPM kepada agensi pemberi bantuan di negeri-negeri. Tuaran ada bangun. Kejap yang buat. Langkah proaktif sentiasa dilaksanakan bagi memastikan data e-kasih adalah komprehensif dan bersepadu. Bagi tujuan ini, integrasi data turut dilaksanakan dengan agensi di Persekutuan dan juga negeri, antaranya Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), Jabatan Kebajikan Masyarakat, pejabat-pejabat zakat negeri, LHDN dan sebagainya.
Pengintegrasian data IKASI dengan data penerima zakat telah pun dilaksanakan di beberapa negeri iaitu Kedah dan Perak. Manakala agensi zakat di wilayah Persekutuan, Selangor, Johor, Perlis dan Terengganu sedang memuktamadkan ini bersama agensi pusat. Selain itu, ID pengguna IKASI turut diberikan kepada agensi pemberi bantuan bagi membolehkan mereka untuk memantau bantuan yang diberikan kepada peserta IKASI yang berkelayakan. YB Kuala Kangsar yang mencadangkan agar data sistem IKASI mendapat bantuan ketua-ketua kampung juga merupakan cadangan yang boleh dipertimbangkan. YB Ipoh Barat pula mencadangkan agar kalangan adun dan ahli parlimen diberikan peluang untuk mendaftarkan rakyat ke dalam sistem IKASI. Saya ingin maklumkan kepada Dewan ini bahawa berdasarkan perkara 4 arahan nombor 1 2023 yang telah dikeluarkan oleh JPM pada 7 Februari 2023 menggariskan keahlian Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Daerah secara jelas dinyatakan ahli yang pertama itu adalah di kalangan ahli parlimen dan juga adun. Jadi arahan telah pun dikeluarkan oleh JPM di dalam mekanisme penyelarasan pembangunan negara dan kita mengharapkan semua negeri dapat untuk segera mematuhi dan melaksanakan arahan ini untuk memastikan semua wakil rakyat kita tanpa mengira parti dilibatkan dalam jawatankuasa tindakan pembangunan di peringkat daerah. Silakan Tuan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Senarai IKASI ini adalah sangat-sangat kritikal, sangat penting bagi kita untuk menoktahkan kemiskinan tegar di negara ini. Sebab untuk memastikan agar bantuan-bantuan yang diberi oleh kerajaan itu adalah tepat pada sasarannya. Jadi jika sekiranya pendekatan untuk mengenal pasti senarai ini seperti yang di semua cadangan-cadangan tadi, saya fikir tidak akan berkesudahan Yang Berhormat. Adakah Yang Berhormat bersetuju jika sekiranya kita buat ini lebih transparan? Dengan lain perkataan, senarai IKASI yang ada sekarang kita pamerkan di balai-balai raya atau dewan-dewan masyarakat. Biar masyarakat sendiri tengok siapa sebenarnya yang tersenarai di kampung itu. Dan biarlah kampung itu sendiri menentukan siapa sebenarnya dalam senarai. Sebab di kampung kita ini lebih kurang. Tidak ada yang sangat-sangat susah, tidak ada yang ini. Tetapi apa yang berlaku ialah orang yang ada kaitan, ada connection. Mereka yang dapat masuk dalam senarai. Pernah saya cadangkan dahulu, tetapi itu ditolak bulat-bulat. Dia tidak mau supaya kita pamerkan di balai-balai raya atau dewan-dewan masyarakat supaya dapat menentukan. Untuk makluman sebenarnya Yang Berhormat di negara China beginilah dibuat dan diadakan dialog dan masyarakat itu akan mengatakan, nah ini yang betul. Ini sudah dikeluar dalam IKASI dan sebagainya. Kalau macam itu barulah masyarakat dapat benar-benar melibatkan masyarakat. Kalau setakat kita wakil rakyat, barangkali kita ini pun ada juga orang-orang kita yang meminta disenaraikan, tetapi itu pun tidak ada ketelusan benar-benar yang dia sudah dalam IKASI seperti yang dihadapi oleh kerajaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman, garis panduan asas melalui arahan penyelarasan dan juga ICU telah dikeluarkan dan cadangan sekiranya matlamatnya dan untuk memastikan tidak ada yang terpinggir, tercicir, saya fikir boleh dipertimbangkan dan mungkin boleh dimulakan. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, ahli parlimen termasuk ahli parlimen Tuaran telah pun menjadi ahli kepada Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Daerah. Mungkin kita boleh suarakan di daerah masing-masing kaedah yang terbaik melalui JPKK, melalui ketua kampung dan sebagainya, dan sekiranya perlu pameran itu dilaksanakan, maka saya fikir boleh dirintis pendekatan untuk memastikan semua pihak dapat dimasukkan dalam senarai dan tidak ada yang tercicir atas apa juga faktor-faktor. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Terima kasih kepada Menteri. Oleh kerana kita telah mendengar isu tentang integrasi data dah berlaku lama, tetapi yang berlaku tidaklah sebagaimana lancar. Sebagai contohnya dalam kes kematian seseorang individu, sebab saja mati, maklum kepada JPN, akaun di bank terus ditutup, dibekukan. Tetapi bila berlaku kematian kepada penerima ataupun orang yang menjadi senarai dalam IKASI, sebagai contohnya dalam JKM, meninggalnya seseorang individu, proses
automatik tidak berlaku dalam kes bantuan kepada anak-anak si mati. Jadi dalam kes ini saya ingin bicara dengan kerajaan untuk melibatkan bukan hanya JKM tapi juga JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, supaya proses ini berlaku serentak, kerana isu yang berlaku kadang-kadang 3 bulan 4 bulan birokrasi terpaksa diselesaikan untuk membantu mangsa dalam e-kasih ataupun JKM, sedangkan ianya patutnya boleh bergerak sebagaimana bankrupt, jenayah dan juga mati dalam kes JPN tadi. Terima kasih. Yang berhormat, sebagaimana saya maklumkan tadi bahawa proses integrasi data itu juga kini telah melibatkan JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, dan pemutihan verifikasi ini dilaksanakan. Garis panduan asasnya adalah sebanyak 2 kali setahun. Namun saya fikir yang berhormat di kawasan masing-masing, apatah lagi kerajaan negeri pun selari dengan yang berhormat, bolehlah memastikan fokus grup yang ada di peringkat daerah yang diketuai oleh pegawai daerah itu menjadi lebih proaktif untuk membuat tapisan, tidak perlu untuk menanti proses pemutihan selama 2 kali setahun yang dirancang sebagai garis panduan asas. Tuan Yang Pertua, saya teruskan. Satu lagi Yang Berhormat Menteri. Saya teruskan berkaitan dengan isu-isu dan syur yang dibangkitkan berkaitan dengan pengukuhan pentadbiran awam. Saya fikir penting sebab dalam usul titah penggulungan titah diraja saya tidak sempat respon perkara ini di Dewan ini, dan perkara ini berbangkit semula dalam perbahasan usul belanjawan. Beberapa ahli-ahli parlimen kita, contohnya Balik Pulau, Parit Sulong, Sabak Bernam, Kubang Kerian, Hulu Terengganu, Gua Musang dan Ipoh Barat telah membangkitkan dan memberikan syur pandangan berkaitan pemerkasaan dan pengukuhan pentadbiran awam. YB Balik Pulau meminta Perdana Menteri mempertimbangkan agar umur persalinan wajib dinaikkan secara beransur-ansur daripada persalinan kepada 62 tahun dan kemudian 65 tahun. Untuk makluman Yang Berhormat Balik Pulau, kerajaan setakat ini tiada perancangan untuk meningkatkan umur persaraan perkhidmatan awam, dan kerajaan sedia untuk menjalankan kajian terperinci, dan peningkatan ini juga perlulah untuk mengambil kira faktor-faktor lain. YB Parit Sulong pula minta Perdana Menteri mempertimbangkan agar peratusan pegawai awam wanita dinaikkan, terutama bagi pengurusan tertinggi dan pertengahan, bagi melibatkan lebih ramai wanita dalam pembuatan dasar kerajaan. Untuk makluman, urusan kenaikan pangkat ini adalah bersandarkan kepada peraturan-peraturan pegawai awam, pelantikan, kenaikan pangkat dan penambatan perkhidmatan 2012. Peraturan ini diuruskan melalui lembaga penubuhan, bidang kuasa dan fungsinya diwartakan melalui peraturan lembaga kenaikan pangkat perkhidmatan awam. Dan kenaikan ini antara faktor pentingnya adalah bersandarkan kepada merit pegawai. Dan sukacita saya ingin maklumkan hari ini kita menyambut Hari Wanita, International Women Day. Saya kongsikan ini untuk makluman Dewan. Setakat ini data terkini yang kita perolehi sehingga 6 Mac 2023 dari segi penyertaan kaum wanita kita bagi kumpulan pengurusan tertinggi, grade USC dan ke atas telah pun mencapai angka 38.7%, manakala kumpulan pengurusan dan profesional grade 48 hingga 56 sebenarnya telah pun mencapai angka 64% daripada keseluruhan jumlah penjawat awam yang ada di negara kita. Jadi kita melihat penglibatan wanita itu sebenarnya cukup besar, cukup bernilai dan cukup bermakna dalam kita memastikan perkhidmatan awam menjadi tonggak kepada usaha untuk pembangunan negara kita. Untuk makluman, YB Sabak Bernam pula membangkitkan keperluan pelarasan gaji penjawat awam sebelum tu meminta mohon laluan coping oleh Menteri. Terima kasih kepada Tuan Speaker, terima kasih kepada
Yang Berhormat Menteri, tadi Menteri cerita tentang pengurusan pentadbiran awam dan saya ingin bagikan satu isu yang memang berkait rapat. Sebelum tu saya ingin ucapkan tahniahlah kepada kerajaan kerana telah pun menyempurnakan pelantikan Ketua Setiausaha Perbendaharaan dan juga Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Namun pada sesi perbahasan yang lepas ada pihak pembangkang yang membangkitkan tentang usaha kerajaan untuk campur tangan dan membuat pemindahan penjawat awam yang tertinggi, contohnya KSU ke POL, dan saya rasa ini adalah satu tuduhan yang amat berat. Dan jika kita biarkan persepsi ini dipermainkan, ini akan mengganggu keharmonian di antara pentadbiran awam. Dan saya rasa adalah penting supaya Menteri memberikan penjelasan kepada Dewan Yang Mulia ini dan masyarakat di luar sana, dan juga penting kepada pentadbiran awam yang sedia ada untuk menjelaskan perkara berkenaan dakwaan ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Gopeng atas perkara yang dibangkitkan, dan sebenarnya proses pertukaran dan pusingan kerja penjawat awam ini merupakan satu proses yang normal berlaku dalam mana-mana pentadbiran kerajaan sekalipun. Dan yang paling penting, kita perlu faham bahawa proses pertukaran dan pusingan kerja dilaksanakan asasnya adalah berpandukan kepada undang-undang berkaitan perkhidmatan awam yang berkuat kuasa. Yang paling penting adalah ia mesti selari dengan peraturan pegawai awam, pelantikan, kenaikan pangkat dan penamatan PUA 1/2012 serta juga Akta Fungsi-Fungsi Menteri. Dan sekiranya wujud persepsi bahawa pada pentadbiran kali ini berlakunya gangguan dan sebagainya terhadap perkhidmatan awam, saya fikir merupakan satu persepsi yang tidak tepat. Sebab kalau kita semak sebenarnya dalam pentadbiran yang lepas juga ada open source di laman web Jabatan Perkhidmatan Awam. Kita boleh semak di sana. Memang berlakunya, kalau boleh saya kongsi untuk makluman supaya kita boleh buat pencerahan di luar. Contohnya ketika pentadbiran PM ke-7, ini untuk pertukaran dan pusingan kerja pada pangkat jusasi ke atas. Jusasi ke atas. Semasa PM ke-7 berlaku sepanjang tempoh 5 bulan, sebanyak 128 pertukaran dan pusingan kerja. Pada masa pentadbiran PM8, 104. PM9, 92. Dan ketika pentadbiran Kerajaan Perdana Menteri pada hari ini, setakat sehingga 28 Februari, berlaku 62 pertukaran dan pusingan kerja. Jadi maknanya dari sini, tidak betul sekiranya persepsi itu hanya disasarkan pada pentadbiran kali ini, kerana data open source boleh dirujuk. Dalam pentadbiran yang lepas, dalam tempoh awal 5 bulan juga berlaku pertukaran dan pusingan kerja di kalangan penjawat-penjawat awam. Yang paling penting sebagaimana yang saya sebutkan tadi, apa juga yang dilakukan ia perlulah bersandarkan kepada peraturan dan undang-undang yang mendasari perjalanan perkhidmatan awam yang saya sebutkan tadi. Jadi saya harap kita dapat sama-sama menolak persepsi tersebut untuk memastikan keharmonian di antara perkhidmatan awam dan juga pengurusan tertinggi, menteri-menteri dan juga kerajaan yang ada pada hari ini. Saya teruskan Yang Berhormat YB Gua Musang. Sabak Bernam. Yang Sabak Bernam tadi Sabak Bernam. Terhenti. Maaf. Membangkitkan keperluan pelarasan gaji penjawat awam, dibuat pembaharuan, menggesa agar kerajaan mengkaji semula pelarasan gaji penjawat awam. Untuk makluman, kerajaan dari semasa ke semasa sentiasa mengkaji dan menyemak saraan bagi penjawat awam. SSM yang digunakan pakai sejak diperkenalkan pada tahun 2002 telah melalui beberapa pembaikan, iaitu pada tahun 2007, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 dan 2023. Penambahbaikan dan perubahan yang dilakukan oleh kerajaan ini adalah
bagi memastikan sistem saraan tersebut kekal relevan dengan keperluan semasa. Yang Berhormat Perdana Menteri juga telah menyatakan komitmen dan kesediaan untuk mengkaji semula kadar gaji dan upah penjawat awam apabila kedudukan kewangan negara bertambah baik dan selain defisit kewangan negara dapat dikurangkan. Sebarang pemberian kenaikan gaji atau penambahbaikan struktur gaji upah perlu diperhalusi dan dikaji bagi menjaga keharmonian dalam perkhidmatan awam. Kewajaran untuk menaikkan gaji dan upah dalam perkhidmatan awam perlu mengambil kira keseluruhan jumlah emolumen yang diterima penjawat awam serta kedudukan semasa ekonomi. Yang Berhormat, saya fikir saya perlu juga berkongsi cadangan memang baik, memang kita mahu penjawat awam kita menerima allowance dan gaji yang cukup besar, namun kita perlu mengambil kira implikasi kewangan dan kedudukan kewangan semasa. Sebagaimana kalau kita semak dalam belanjawan yang diumumkan baru-baru ini, emolumen penjawat awam adalah pada kadar 90.7 bilion daripada keseluruhan belanjawan yang telah diumumkan, iaitu pada kadar 23.5% daripada keseluruhan total belanjawan negara. Ini tidak termasuk emolumen yang melibatkan badan berkanun. Sekiranya dilibatkan emolumen badan berkanun, kadarnya akan menjadi 28%, iaitu pertambahan sehingga 110 bilion ringgit emolumen daripada keseluruhan total 386 bajet keseluruhan negara. Jadi kita perlu di samping kita memastikan kebajikan penjawat awam terpelihara, kita juga perlu bertanggungjawab untuk memastikan kita tidak menarik daripada peruntukan yang perlu untuk program-program pembangunan yang lain yang amat diperlukan oleh semua negeri dan semua kawasan di negara kita. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin membangkitkan tentang perkara yang berkaitan dengan MA63, tentang MA Perkhidmatan Awam yang belum saya sentuh secara spesifik. InsyaAllah kita akan jawab secara bertulis atas arahan Tuan Yang Di-Pertua, maksimum dalam tempoh 5 hari Tuan Yang Di-Pertua. Sebahagian besar ucapan saya dalam penggulungan titah diraja sebenarnya banyak menyentuh berkaitan MA63. Saya fikir 25 minit yang pertama itu menyentuh tentang MA63. Walaupun kekanda saya yang berhormat Tuaran dalam perbahasan belanjawan baru-baru ini menyebut tidak ada sesiapa yang menyentuh tentang MA63, and single out my name juga dikatakan tidak menyebut dan memberi respon tentang MA63. 25 minit saya menyentuh dan sempat juga berbalas pantun dengan Puncak Borneo, dengan Kota Belud dan sebagainya. Dan untuk kali ini kita melihat memang cukup baik, cukup menarik. Banyak MP juga menyentuh perkara ini. Contohnya Yang Berhormat. Kejap Yang Berhormat, nanti tidak boleh jawab pula. Contohnya Keningau, Tuaran, Kota Belud, Bandar Kuching, Ranau, Tawau, dan menarik juga rakan kita daripada Pasir Gudang juga menyentuh berkaitan dengan MA63. Terima kasih diucapkan atas keprihatinan rakan ahli parlimen kita daripada negeri yang lain yang juga prihatin terhadap perjuangan Sabah dan Sarawak dalam kita menyusul perkara-perkara yang berkaitan dengan MA63. Dan antara yang disentuh, perkara utama yang disentuh oleh ahli-ahli yang berhormat adalah berkaitan tidak lain dan tidak bukan adalah kadar pemberian khas di bawah perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan yang juga sebenarnya telah saya sentuh dalam usul titah diraja. Namun mungkin saya perjelaskan lagi untuk makluman, untuk rekod Dewan ini, sebab saya fikir daripada kita Sabah Sarawak bersuara, ahli-ahli parlimen yang lain juga perlu faham perjuangan kita sebenar. Minta maaf Yang Berhormat, saya teruskan dulu. Saya ingat perlu diperjelaskan satu perkara. Apa nama? Sebelum Yang Berhormat, saya teruskan dulu. Saya bagi ruang sepenuhnya nanti. Berkaitan dengan pemberian khas untuk makluman ahli-ahli yang berhormat sekalian, sebenarnya daripada tahun 1973
sehingga tahun 2021 kadar pemberian khas yang diterima oleh Sabah adalah pada kadar ringgit Malaysia 26.7 juta sahaja daripada tahun 73 hinggalah 2021. Alhamdulillah, melalui permuafakatan, melalui rindingan di bawah pentadbiran Perdana Menteri yang ke-9 yang ada bersama-sama kita pada hari ini, yang berhormat Berah, pada tahun 2022 muafakat dengan penyelesaian secara interim, maka kadar itu telah ditingkatkan 4.7 kali ganda setelah berpuluh tahun. Yang patutnya disemak setiap 5 tahun telah ditingkatkan pada kadar 125.6 juta bagi tahun 2022, naik kepada 129.7 juta 2023 sehinggalah tahun 2026 142.6 juta ringgit. Yang kita telah sign agreement perjanjian dengan Kerajaan Persekutuan atas persetujuan Yang Berhormat Menteri Kewangan dan juga Yang Berhormat Perdana Menteri Yang Berhormat Berah pada masa itu. Terima kasih. Kadar itu telah ditingkatkan 4.7 kali ganda. Dan bagi Sarawak, bermula daripada tahun 1973 sehingga hari ini masih lagi kekal pada kadar ringgit Malaysia 16 juta. Itu status semasa. Sabah telah meningkat hasil persetujuan yang disifatkan sebagai interim solution. Dan Sarawak pun masih berpendirian, mereka perlu kekalkan sehingga satu formula yang betul-betul tepat dan diterima disepakati. Ini wisdom masing-masing. Kerajaan Persekutuan memberikan tawaran, tetapi kerajaan punya pendirian masing-masing. Namun apa yang ingin saya sebutkan, tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bahawa telah ada mesyuarat tindakan pelaksanaan MA63 yang diadakan di Kuching pada bulan Januari yang lepas. 20 Januari, mungkin Kota Belud ingat, 20 Januari telah ada persetujuan in principle. Secara prinsipnya dipersetujui lagi bahawa kadar itu akan ditingkatkan bukan hanya untuk Sabah, juga untuk Sarawak. Namun pada masa ini kerajaan Sabah, Sarawak dan Kerajaan Persekutuan, khususnya Kementerian Kewangan, tengah berunding untuk menentukan kadar itu disandarkan kepada formula apa. Yang pertama. Yang kedua, berapakah kadar yang boleh diterima oleh ketiga-tiga kerajaan. Jadi ada pihak-pihak yang menyatakan bahawa apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah melalui interim solution itu merupakan satu perkara yang tidak tepat. Kerana sebaik saja perintah dikeluarkan, warta yang di Pertuan Agong tersebut dikeluarkan, maka ia akan mengikat Kerajaan Sabah selama 5 tahun. Tidak boleh ada tambahan. Jadi bagi saya, biarlah dijawab sendiri. Sekiranya ada perintah baru dikeluarkan yang insya-Allah saya yakin dalam masa terdekat akan diputuskan, perintah itu sendiri adalah bukti bahawa interim solution itu adalah satu perkara yang wajar dipertimbangkan, bukan dan tidak semestinya akan mengikat kerajaan Sabah atau Sarawak dalam tempoh 5 tahun. Maksudnya di sini, walaupun ada persetujuan interim solution, tahun depan atau tahun berikutnya, sekiranya terdapat rundingan yang boleh memuaskan hati kedua-dua pihak, yang boleh meningkatkan kadar tersebut, maka rundingan kadar baru boleh dan warta baru kita boleh sudah faham tu, dikeluarkan. Sila Yang Berhormat. Sila Tuan. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya apa yang Berhormat jelaskan itu adalah pada perkara 112D. Apa yang saya sebutkan dalam perbahasan saya ialah tentang perkara 112C. Ya, Section 2 bagian 4 jadual ke-10 Perlembagaan Persekutuan. Perkara ini adalah perkara khusus, tidak ada kaitan dengan perkara 112D. Dalam perkara 112C mengatakan bahawa 2/5 daripada pungutan hasil persekutuan daripada Sabah ataupun 40% diberi pada Sabah. Itu yang kita mau ceritakan. Itu saya mengatakan Yang Berhormat tidak mau respon. Jadi saya mau mohon penjelasan. Kenapa Yang Berhormat? Sebab perkara ini sudah di mahkamah.
Dahulu dalam parlimen yang lepas, kita telah berbahas panjang lebar tentang perkara ini. Dan akhirnya kita mengatakan, okey, kalau dikatakan bahawa perkara ini, perkara 112C ini tidak lagi terpakai, kerana kononnya ada warta yang mengatakan ini lagi tidak terpakai. Pada ketika itu, kalau kerjaan ini lepas, maka kami mengatakan bahawa kita serahkan pada pihak mahkamah. Dan ahli-ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri daripada Pakatan Harapan, kita telah pergi ke mahkamah, kita memfailkan saman pemula atau originating summon, meminta pandangan mahkamah apakah perkara 112C itu masih terpakai. Dan saya telah mengatakan dalam perbahasan saya yang lebih awal, saya mengatakan bahwa jika sekiranya kerajaan melaksanakan ini, kami tarik balik saman itu masih di mahkamah. Dan yang berhormat pun tahu juga bahawa Sabah Law Society juga telah memfailkan apakah pendirian dalam perkara ini, ya. Itu satu. Yang kedua, perkara 112D tidak sama dengan apa yang berlaku di Sarawak. Tidak sama. Jangan samakan. Jangan bahaskan bersama. Dia berlainan. Hak Sabah dengan hak Sarawak berlainan. Itu sangat penting supaya Dewan ini faham. Supaya Dewan ini mendapat kepahaman tentang apa sebenarnya ada dalam perlembagaan persekutuan. Dan bagi kita di Sabah, hal 40% ini sangat-sangat penting kerana kita mengatakan bahawa pada tahun 1970 itu kita telah ditipu. Kita telah diberitahu tentang pewartaan itu. Pewartaan yang mengatakan ini tidak lagi terpakai. Sekarang yang kita mau tanya, dalam kerajaan baru ini, adakah perkara 112C itu masih terpakai atau tidak? Itu pandangan dia. Bawa di kabinet, biar kabinet buat keputusan. Kalau kabinet mengatakan tidak lagi terpakai, kita akan teruskan di mahkamah. Kalau kerajaan mengatakan ini terpakai, laksanakan 40%. Itu saja, senang. Ini hak Sabah. Itu saja. Itu yang saya mengatakan, yang berhormat tidak respon tentang isu ini dalam penggulungan dalam ucapan tadi Raja. Terima kasih. Hormat, sebenarnya memang saya mau respon yang berhormat, belum sampai pada perkara tersebut. Pertama, apa yang berhormat sebut 112C, 112D, sebenarnya asasnya perkaranya adalah berkaitan pemberian khas. Ya, berkaitan dengan kadar pemberian khas. Sama. Dia punya isunya itu adalah it's not the same. Dia tidak sama. Itu bukan pemberian khas. Pemberian khas. Dia bukan pemberian khas, tahu. Yang berhormat. Tolong. Saya ingat yang berhormat sebagai menteri dan apalagi yang berhormat ini menjaga hal ihwal Sabah dan Sarawak. Tolong jangan kelirukan Dewan ini. Sebab dia bukan sama. Dia bukan pemberian khas. Itu hak tertentu. Hak Sabah. Untuk mendapatkan 40% itu hak Sabah. Bukan pemberian khas. Itu yang saya mengatakan kita telah ditipu pada tahun 1970 mengatakan satu warta dibuat. Sedangkan pada ketika itu darurat, tidak ada persidangan parlimen. Tapi keluar pula satu warta. Sebab itu jangan samakan yang berhormat, tolong. Jangan kelirukan Dewan ini. 112C dan 112D itu berlainan. Tolong. Tolong. Saya sudah 5 kali Dewan ini yang berhormat. Saya tahu. Sila tekan Yang Menteri. Terima kasih Datuk Speaker dan bagi ruang kat saya. Silakan. Terima kasih. Yang Berhormat sempurna. Terima kasih. Saya ingat Yang Berhormat Menteri, apa yang telah diutarakan oleh Yang Berhormat Parlimen Tuaran itu memang benar. Itu terkandung dalam Intergovernmental Report Perjanjian 63. Dua dokumen yang cukup penting perlu diteliti oleh Yang Berhormat Menteri. Iaitu bila pemberian khas ini berlainan. Sarawak tidak layak untuk dapat pemberian khas kalau mengikut Perjanjian 63, cuma Sabah saja. Tapi 40% yang itu disebutkan, memang itu termaktub dalam perlembagaan. Dan cara pembayaran dia dalam artikel 10. Ada di situ, disebutkan formula dia. Masa saya jadi Ketua Menteri, perkara ini kita bincangkan, sehingga Yang Berhormat Tuaran sebagai ahli jawatan kuasa di situ hadir. Bila mana semenjak tahun 1974, cuma Sabah dapat 25 juta saja daripada pungutan 40% teks dari Sabah. Semenjak kita merdeka, sepatutnya 4% diberikan. Itu persoalan ini dibangkitkan oleh Tuaran.
Kita bincang. Cuma waktu itu bila Pakatan Harapan dan Warisan buat pertama kali bentuk satu jawatan kuasa dan kita bawa perkara ini dan dipersetujui. Tapi masalah dia waktu itu Yang Berhormat Bagan menjadi Menteri Kewangan. Cuma tingkatkan daripada 25 juta semenjak 74 sampai 56 juta. Kadarnya cukup rendah. Dan saya nyatakan dalam mesyuarat, oleh kerana kita Sabah perlukan duit sementara ini, maka saya terima. Tapi formula ini saya tidak setuju. Saya ingat Tuan ada situ sebagai saksi dalam mesyuarat itu. Hadir di situ termasuk Bagan sebagai saksi. Saya tak setuju dengan formula kerana itu bukannya terkandung dalam perjanjian Intergovernmental Report dan juga artikel yang disebutkan. Bagaimana collection yang income tax, cukai pengutkan tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, service tax. Ini kena accountable. 40% of that tax dengan izin. It has to be returned to the state where they collect. Ini perjanjian, ini perlembagaan. Bukannya special grants, tidak. Special grant baru-baru ini pun disebutkan Sarawak dapat 300, Sabah dapat 200 yang diumumkan di Kuching oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Tapi saya nampak dalam belanjawan tak ada, mungkin ada rundingan, tak apa, kita tunggu. Cuma bab 40% ni perlu kita jelaskan. Kerana ini dalam perlembagaan. Kita tak mau nanti besok when you breach a contract, what does it mean? Datuk Speaker seorang peguam faham tentang perjanjian 63 pembentukan negara kita. Kita tak mau lain akan membangkitkan usul tentang independen, tentang tuntutan. Perkara ini boleh dibawa, itu yang dibawa oleh mahkamah untuk diatasi. Dan saya harap Menteri, kalau boleh saya minta kerjasama, halusi keadaan ini, teliti secara mendalam. Kena tidak pernah kerajaan semenjak kita merdeka, cuma kerajaan Pakatan Harapan Warisan bawa rang Undang-Undang 63, bukan Tun Mustafa, bukan Datuk Haris, bukan Tun Fuad, bukan Sipairin, bukan Chong Kakiat. Masa kita Pakatan Harapan Warisan bawa pindaan. Waktu itu saya bawa Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri berjumpa dengan Timbalan Perdana Menteri kedua Sarawak, ya, jumpa dengan waktu itu Perdana Menteri Tun Mahathir, runding bagaimana pindaan, tapi malangnya undi tak selesai. 122C perlu dimasukkan. Saya ingat Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri pun tahu hadir waktu itu. Terima kasih banyak. Okey, Yang Berhormat Menteri, saya beri 3 minit dan gulung. Ya. Panjang ulasan Tuan Di-Pertua, 3 minit cukup. Kepulang, saya memberi bicara tadi 3 minit. Yang Berhormat sempurna menyebut tentang 26 juta. Dan yang kita tahu 26 juta ini adalah berkaitan dengan kadar 112D. Walaupun YB Tuaran cakap ia bukan benda yang sama. Namun saya ingin maklumkan di Dewan ini sebenarnya perkara ini ada rakan-rakan kita yang mungkin YB Tuaran juga terlibat telah membawa ke mahkamah dan proceeding pun proses mahkamah telah pun bermula dan mungkin sekiranya kita di Dewan ini berbincang secara detail boleh dianggap subjudis. Namun apa yang saya ingin saya sebutkan di sini, memang terdapat perbezaan pandangan dalam menginterpretasi perkara 112D dan juga 112C tersebut. Dan sebagai, walaupun ada orang cakap tidak patut, nanti boleh mengikat Sabah sebagai ahli parlimen dari Sabah, bagi saya tempat yang paling baik adalah untuk kita memutuskan dalam proses mahkamah tersebut untuk memastikan hak kita dapat dipelihara dan pandangan mana yang sebaik-baiknya boleh memandu arah kita ke depan. Itu berkaitan dengan 112D kadar yang saya sebutkan tadi, insya-Allah kita yakin. Ada juga versi yang menyebut, saya ulangi lagi, bahawa interim solution ini tidak tepat. Tetapi itulah sekiranya terdapat revision semakan baru pada tahun ini yang saya yakin akan berlaku dan peningkatannya jauh lebih tinggi yang menunjukkan bahawa kita tidak akan terikat untuk tempoh 5 tahun. Dan sekiranya pada tahun-tahun berikutnya juga boleh dilaksanakan adanya rundingan, kadar itu dinaikkan, maksudnya kita boleh meningkatkan kadar pemberian khas. Dan untuk 112D, saya fikir walaupun saya juga ahli parlimen daripada Sabah,
memperjuangkan hak-hak Sabah, namun perlu juga di Dewan ini kita sebut, kita perlu bertanggungjawab kepada masyarakat keseluruhannya bahawa kalau kita lihat kepada selain daripada jadual ke-10, jadual ke-10 yang menyebut tentang perkara itu, kalau 112D ini pasal 2 ada menyebut kadar pemberian itu juga perlu mengambil kira dua faktor. Pertama, pastinya keperluan-keperluan negeri, dan yang kedua disebut secara tersurat perlu juga mengambil kira kedudukan kewangan kerajaan persekutuan. Jadi dalam kita memperjuangkan, memastikan hak kita itu terbela dan keperluan kita memang banyak di Sabah, namun perlu juga kita memastikan rakyat maklum bahawa tersurat di sana keperluan ataupun kedudukan kewangan kerajaan persekutuan itu juga merupakan antara faktor yang perlu diambil kira. Jadi Tuan Yang di-Pertua, saya fikir saya share concern sempurna tuaran bahawa kalau dulu apabila kita membicarakan tentang hak-hak Sabah ini, MP tuaran, MP sempurna ni lama di Parlimen, mungkin saya fikir mula 95. Dan perjuangan itu diteruskan, insya-Allah. Yang penting sekarang ada progres, ada perkembangan, dan perjuangan itu perlu diteruskan. Kalau dulu berbicara tentang hak-hak Sabah ini silap-silap boleh masuk ISA, tapi sekarang ini sudah ada platform perundingan dan ada perkembangan, beberapa pengumuman telah dibuat, dan bagi saya kita tidak seharusnya putus asa untuk terus memperjuangkan hak dan kepentingan Sabah. Yang berhormat Kota Belud pun kita tahu memang cukup konsisten memperjuangkan hak Sabah, tawau dengan sajak dan pantunnya tentang kepentingan Sabah juga. Bagi saya, dalam kita bercerita tentang MA63 yang berhormat, kita juga perlu bertindak selain daripada orang fellow Malaysian yang lain, terima kasih Pasir Gudang, memahami kita. Kita juga kena berusaha untuk educate, memahamkan orang lain, fellow Malaysian yang lain, ahli-ahli parlimen yang lain tentang nilai dan makna MA63 itu. Kalau ada yang cakap sampai sekarang belum selesai, bagi saya memang perkara ini perlu terus dirundingkan, perlu terus diperkasakan. Kerana MA63 tersebut tidak terhenti setakat Persekutuan Malaysia itu tertubuh. Tetapi MA63 ini adalah dokumen yang relevan dan terus hidup untuk memandu perjalanan Malaysia ke hadapan. Jadi kalau ahli-ahli parlimen sempurna tuaran telah lama berjuang, konsisten berjuang tentang MA63, saya fikir saya, ahli-ahli parlimen baru akan terus meneruskan legasi perjuangan itu. Dan saya setuju dengan Kota Belud yang ada menyebut yang paling penting kita kena bersatu dan kuat. Kita kena bersatu dan kuat. Dan kita kuat apabila kita bersatu. Dia ada sebut dalam perbahasannya, jangan lagi kita dipecah perintah. Bagi saya, kalau kita sendiri yang membenarkan situasi untuk kita dipecah perintah, maka dipecah perintahlah kita. Jadi bila kita menyebut kita perlu bersatu, maka bersatulah kita untuk kepentingan negeri Sabah ini. Datuk Speaker. Sila sempurna. Datuk Speaker, kalau boleh ya, Tuan Yang Pertua, lepas ni ada lagi banjir. Datuk Speaker, kalau pendek saja Datuk Speaker, kalau boleh tentang apa yang telah dijawab oleh perkara MA63 ini satu benda yang very important bagi saya. Very important. Saya akan beri ruang. Bagi pendeklah, tuaran. Sebentar. Pendek saya akan beri ruang, tapi please don't go overboard. No, ya disiplin. Sebentar. Datuk Speaker, pendek saja. Kita benarkan dulu yang berhormat sempurna dulu. Lepas itu saya akan beri laluan pada tuaran. Terima kasih. Menteri, saya boleh menjawab? That's it. Ya? Terima kasih Datuk Speaker. Kita terima baik apa yang telah diutarakan oleh Yang Berhormat Menteri tentang kita perlu pertimbangkan kedudukan keuangan negara kita. Kita perlu tinggalkan hasil yang kita boleh. Cuma saya minta peringatkan kepada Yang Berhormat dalam jawatan kuasa nanti di mana Yang Berhormat selaku Menteri dipertanggungjawabkan. Dan 60 tahun dah. Di Kuala Lumpur kita boleh bina jambatan, 2 jambatan di Pulau Pinang. Berbilion duit. KLCC 2. Berbilion duit. Hasil Petronas 37%
hasil negara terbesar terletak di Sabah. Minyak paling banyak. Gas Sarawak paling banyak. Sabah kedua. Jadi saya minta supaya umum, jangan nanti kadang-kadang kita gunakan alasan keuangan negara tak mencukupi. Tapi rakyat di peringkat luar nampak berbilion monorail kita bina, takkan tak boleh bangun di Sabah, air jalan raya, air pun tak ada. Elektrik pun bermasalah. Dan kita bimbang. Ya. Kita terikat sebagai anak Malaysia. Membentuk, saya masih kecil. Masa itu 63. 62 saya ikut dengan mak saya. Komisi datang ke Sempurna. Dan rakan ibu kepada Yang Berhormat Menteri, rakan saya. Ya, dalam perjuangan 63 ni, ibu kepada Yang Berhormat dan tahu tentang bagaimana kita perjuangkan. Kita cinta negara Malaysia ni, kita bentuk dengan baik. Tapi sentuhlah nurani rakyat Malaysia, bukan hanya di Putrajaya, tapi juga di Sabah dan Sarawak. Terima kasih banyak. Yang Berhormat Tuan. Terima kasih. Pertamanya terima kasih kerana kerajaan pun telah menubuhkan satu unit untuk haluan Sabah dan Sarawak. Tetapi bila Yang Berhormat tadi sentuh tentang sistem penyampaian kita, Yang Berhormat tidak tengok pun apa yang saya telah sebut. Dalam urus takbir, sebagai contoh air itu. Air itu di Semenanjung, perkhidmatan dia ialah Suruhanjaya, perkhidmatan air negara SPAN, di Sabah Jabatan Air. Yang SPAN dapat 100% peruntukan daripada persekutuan. Jabatan air semuanya daripada kerajaan negeri. Ini sistem penyampaian Yang Berhormat. Saya minta supaya Yang Berhormat kaji di hal ehwal unit hal ehwal Sabah di Jabatan Perdana Menteri ini. Lihat betul-betul. Apakah adil? Kita di Sabah tidak dapat duit persekutuan, grant untuk membangunkan air, sedangkan sini 100% dia dapat. Dan ini kita tengok dalam perjanjian Malaysia 63 itu memang ya dalam perlembagaan persekutuan memang air itu hak negeri. Itu dilihat. Ya. Lepas itu tolong kaji balik perkara 112C itu. Tolong jangan kaitkan dengan perkara 112D. Dia berlainan itu Yang Berhormat. Tengok betul-betul. Saya ingat ini kita ini bukan memihak siapa-siapa. Kita memihak pada rakyat. Kita mau yang adil. Kita mau yang betul-betul. Kita tidak mau selama ini nanti dipolemikkan sebagai politik, modal politik. Bukan. Kita mau laksanakan apa yang sebenarnya berlaku. Ya, Baik, terima kasih. Terima kasih Tuan. Menteri jawab dan gulung dan di akhir. Terima kasih Tuan Yang Bertuan. Terima kasih Yang Berhormat Kakanda Sempurna dan juga Tuaran. Saya respon dulu Tuaran. Terima kasih atas keprihatinan yang paling penting. Sebenarnya fungsi BES ini, BHESS ini adalah sebagai sekretariat untuk menyusul perkara dengan MA63. Pelaksanaannya adalah respective ministry. Namun insya-Allah sekurang-kurangnya sudah ada bahagian khusus untuk kita orang Sabah bilang bubutlah apa-apa perkara yang berkaitan kepentingan yang bersandarkan kepada MA63. Dan saya juga amat bersetuju dengan apa yang dibangkitkan oleh YB Sempurna. Syukur Alhamdulillah kita ada banding mungkin dengan negeri-negeri lain. Kita ada MA63 ini. Jadi saya harap YB Sempurna, YB Tuaran sebagai orang yang cukup senior, yang konsisten memperjuangkan hak kita ini. Kalau adalah MP-MP Sabah, kawan-kawan yang berhormat yang sebut MA63 ini tidak relevan, perlu ada perjanjian baru, tolonglah jangan bersekongkol, nasihatkanlah mereka. Supaya janganlah buat kenyataan-kenyataan yang boleh merosakkan kita, perjuangan kita di Sabah, Sarawak itu. Jangan sesekalilah dekat-dekat sama orang-orang begitu kerana akhirnya kita berdegar-degar perjuangan Datuk Seri YB semua berpuluh tahun, tapi ada MP daripada Sabah sendiri yang cakap perlu perjanjian baru, ini tidak penting ini MA63. Jadi sama-sama kita bersatu kuatkan semangat. Jadi Yang Berhormat, saya mengharapkan walaupun ini kami berbicara tentang MA63 Sabah Sarawak, namun sekali lagi saya ingin terangkan kepada Dewan Yang Mulia ini, harap dapat difahami bahawa MA63 ini bukan hanya relevan untuk Sabah dan Sarawak. Ia merupakan dokumen milik setiap warga Malaysia ini kerana tanpa MA63 tidak wujudlah persekutuan Malaysia itu. Maka komitmen untuk menjunjung MA63 itu adalah komitmen semua, bukan hanya Sabah Sarawak tetapi seluruh ahli-ahli parlimen yang ada di Malaysia ini. Tuan Yang Pertua, saya beralih pada yang terakhir tentang pengurusan bencana. Banyak dibangkitkan. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri 1 pun telah mengambil pertanggungjawaban, menjawab di Parlimen.
Yang Amat Berhormat PM sendiri pun, Tambun sendiri pun baru-baru ini 2 hari lepas semalam menjawab berkaitan bencana. Satu perkara yang ramai juga ahli-ahli bangkitkan, saya fikir yang lain kita jawab secara bertulis. Saya juga semalam telah menjawab tentang bencana melalui soalan yang dikemukakan. Cuma saya ingin ulang bentuk-bentuk bantuan dalam pengurusan bencana yang diselaraskan melalui NADMA. Untuk makluman, bantuan-bantuan yang wujud yang diselaraskan oleh NADMA adalah bantuan wang ihsan RM1,000 untuk setiap ketua isi rumah, bantuan wang ihsan kematian RM10,000 untuk setiap kematian. Yang ketiga, bantuan barang keperluan asas sehingga RM2,500. Keempat, sumbangan pembaikan rumah secara tunai untuk kerosakan sehingga kadar RM5,000. Dan bantuan-bantuan pembaikan rumah yang lain boleh didapati, boleh dipohon melalui respektif ministries seperti Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan juga Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Dan permohonan boleh dibuat melalui pejabat daerah masing-masing bagi yang berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS adalah bersandarkan kepada rekod JKM yang akan menjaga PPS tersebut. Bagi yang tidak berpindah ke PPS, tuan-puan perlu memohon melalui ketua komuniti, JPKK, ketua kampung dan sebagainya. Dan sebagaimana yang saya sebut, kita telah mengeluarkan arahan dan saya telah pun berbincang dengan ADMA agar satu pekeliling terbaru perlu dikeluarkan makluman kepada semua kerajaan negeri. Sekali lagi memperingatkan supaya ahli-ahli parlimen dan ADUN tanpa mengira parti perlu dilibatkan dalam jatuhan kuasa pengurusan bencana daerah. Jadi apabila sebagai ahli, bolehlah semua ahli parlimen, kita tidak hanya bergantung kepada JPKK, kepada ketua kampung, kepada JKM, kita juga boleh menyemak dan menghantar senarai kepada Urustia Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah untuk memastikan tidak ada pihak yang tertinggal yang menerima perlu layak untuk menerima bantuan yang telah disalurkan oleh kerajaan. Jadi yang berhormat, saya fikir masa pun telah lama tamat. Sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada isu-isu yang dibangkitkan sepanjang perbahasan. Mana yang tidak sempat dijawab secara lisan, saya mohon maaf, kita akan jawab secara bertulis. Terima kasih juga kepada ahli-ahli parlimen yang terlibat mencelah memberi minta penjelasan tadi dan insya-Allah kita akan menyusul perkara-perkara syur pandangan yang dibangkitkan dalam perbahasan sepanjang perbahasan rang undang-undang perbekalan ini. Tuan Yang Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berkaitan ini dipersilakan Kementerian Peladangan dan Komuniti diberikan 30 minit walau mana tertakluk kepada budi bicara saya. Silakan Menteri. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 18 ahli yang berhormat, iaitu Yang Berhormat Temerloh, Yang Berhormat Puncak Borneo, Yang Berhormat Kubang Krian, Yang Berhormat Tenom, Yang Berhormat Sik, Yang Berhormat Kubang Pasu, Yang Berhormat Betong, Yang Berhormat Jerantut, Yang Berhormat Baling, Yang Berhormat Kota Belud, Yang Berhormat Jempol, Yang Berhormat Kuala Kerau, Yang Berhormat Padang Terap, Yang Berhormat Seputih, Yang Berhormat Tanjung Piai, Yang Berhormat Pasir Salak, Yang Berhormat Tawau dan Yang Berhormat Semrong yang telah mengambil bahagian dan pembahasan mengenai perkara-perkara di bawah bidang kuasa Kementerian Peladangan dan Komoditi. Dalam sesi pembahasan rang undang-undang perbekalan 2023 di Dewan Yang Mulia ini. Soalan yang dilontarkan serta cadangan, pandangan atau idea yang dikemukakan amat dihargai dan akan digunakan oleh KPK bagi menambah baik tata urus sektor agri-komoditi dalam meningkatkan sumbangan pada sosial ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat, khusus pekebun kecil. Saya akan mengulung mengikut topik-topik menyentuh isu berkaitan getah, kelapa sawit dan agri-komoditi yang lain. Untuk usaha kerajaan bagi membantu pekebun kecil getah,
Bapa Yang Berhormat yang telah membangkitkan isu ini, iaitu Yang Berhormat Temeloh, Puncak Borneo, Kubang Krian, Tenom, Sik, Kubang Pasu, Betong, Jerantut, Baling, Kota Belud, Jempol, Kuala Kerau dan Padang Terap. Ingin saya katakan bahawa kerajaan di mana Tenom mengatakan kerajaan mencadangkan supaya kerajaan mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah harga getah yang rendah. Begitu juga Yang Berhormat Kubang Pasu dan Betong menyarankan agar kita berpindah pada penghasilan latex, dan Yang Berhormat Six meminta penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan IPG. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, harga getah asli bergantung pada permintaan dan penawaran pasaran di peringkat global. Memandangkan share pengeluaran Malaysia bagi tahun 2022 hanya 3.3% daripada pengeluaran getah asli dunia, maka kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengawal harga getah ini. Justru beberapa inisiatif mengurangkan dampak ketidakstabilan harga getah dan menstabilkan pendapatan pekebun kecil getah telah dilaksanakan oleh kerajaan. Seperti pertamanya, kerajaan telah memperkenalkan insentif pengeluaran getah ataupun singkatannya IPG sejak tahun 2015 lagi, yang bertujuan untuk mengurangkan beban pekebun kecil ketika harga getah rendah, di samping mengelakkan mereka terus menoreh. Melalui pelaksanaan IPG, pekebun kecil akan menerima harga getah peringkat ladang ataupun farm gate dengan izin 50% kandungan getah kering ataupun KGK sekurang-kurangnya pada harga RM2.50 sehingga 30 Disember 2022 RM2.50, minta maaf. Sejak pelaksanaan IPG pada September 2015 sehingga 31 Disember 2022, IPG telah diagihkan kepada 210,000 pekebun kecil di seluruh negara dengan nilai pembayaran berjumlah RM448 juta. Kedua, bagi membantu menstabilkan pendapatan pekebun kecil dan memenuhi keperluan industri hiliran berasaskan latex, kerajaan juga melaksanakan program insentif pengeluaran latex ataupun IPL. Program IPL diwujudkan untuk memberi peluang pada pekebun kecil getah bagi menambah pendapatan dengan memberi galakan untuk beralih kepada penghasilan susu latex berbanding getah skrap ataupun kap lam. Bagi setiap peserta pekebun kecil getah yang menyertai program ini, mereka akan menerima insentif tunai sebanyak RM1 per kilogram bagi 100% KGK. Para peserta juga menerima bantuan di dalam bentuk input pertanian seperti baja dan racun yang bernilai RM850 bagi setiap hektar secara one-off. Yang ketiga, selain daripada IPG dan IPL, kerajaan melalui kementerian telah melaksanakan projek transformasi perusahaan getah negara ataupun target. Singkatannya lah target. Target ini dilaksanakan melalui konsep koperasi pekebun kecil dan pengusaha ladang getah tempatan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan secara kluster pekebun kecil getah melalui penjualan getah krip. Projek ini dijangka dapat menambah nilai getah dan memberi pulangan dan pendapatan yang lebih kepada pekebun kecil. Kementerian melalui langkah-langkah yang telah dilaksanakan diharap akan memberi impak positif terhadap permintaan getah asli, seterusnya meningkatkan harga getah yang sudah tentu akan memberikan pulangan yang lebih baik kepada pekebun kecil. Yang Berhormat Temeloh, Kubang Krian, Jerantut, Baling, Kota Belud, Jempol, Kuala Kerau, Padang Terap membangkitkan isu mengenai kenaikan paras harga pengaktifan ataupun PHP IPG daripada RM2.50 kepada RM2.70 sekilogram yang dianggap terlalu kecil, manakala Yang Berhormat Sik mencadangkan agar IPG dinaikkan kepada RM3.50 dan mengenai mekanisme pelaksanaan IPG. Seperti mana ahli-ahli Dewan yang mulia ini sedia maklum, semasa pembentangan Belanjawan 2023 pada 24 Februari yang lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa bagi sektor getah, kerajaan telah bersetuju untuk menaikkan PHP IPG daripada RM2.50 kepada RM2.70 sekilogram dengan jumlah peruntukan RM350 juta. Kenaikan PHP IPG pastinya akan memberi impak kewangan yang besar pada kerajaan. Sebagai contoh, paras harga pengaktifan IPG daripada RM2.50 kepada RM3.50 sekilogram sahaja memerlukan peruntukan lebih RM900 juta. Bagi pertanyaan YB Sik berhubung mekanisme pelaksanaan IPG,
Untuk makluman Yang Berhormat, Lembaga Getah Malaysia telah memperkenalkan aplikasi RIM Niaga yang merupakan satu aplikasi telefon pintar yang digunakan oleh pelesen untuk merekodkan urus niaga getah. RIM Niaga dapat mempercepatkan proses permohonan IPG daripada LGM. Kelebihan sistem RIM Niaga adalah ia berhubung terus dengan sistem IPG apabila urus niaga getah antara pekebun kecil dengan pembeli berlaku. Pekebun kecil akan mendapat manfaat IPG di mana mereka tidak perlu melalui proses tuntutan manual kerana sistem RIM Niaga akan merekod transaksi pembelian dan menjanakan terus resit pembelian secara elektronik. Bayaran IPG akan dimasukkan terus ke dalam akaun bank pemohon yang layak. Kementerian telah mewajibkan supaya semua pemegang lesen LGM iaitu penegia getah dan juga kelompok menggunakan aplikasi ini untuk semua transaksi jual beli bermula 1 Januari 2021. Mengenai sasaran YBSIC, YBSIC ada? Jadi kalau tak ada kena bagi jawapan bertulis tu. Petua tadi Datuk Speaker. Yang Berhormat Menteri, boleh celah sikit. Okey, untuk YBSIC kira saya bagi jawapan bertulis yang remaining paragraf dia. Sila. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri, saya amat tertarik dengan banyak insentif yang diberikan kepada pekebun kecil dan penoreh-penoreh getah. Saya nak menyentuh sedikit Yang Berhormat Menteri berhubung dengan program meningkatkan pendapatan pekebun kecil dan penoreh. Salah satu yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri, saya amat bersetuju, iaitu menukarkan grade getah daripada grade Kaplam, umpamanya S-Sambar 20 kepada letek pekat. Mengikut perkiraan saya, dia akan meningkatkan pendapatan mereka sebanyak RM1.20 per kilogram, termasuk premium yang akan diberikan oleh kerajaan. Kita seperti mana kita sedia maklum, kita net importer latex pekat, Yang Berhormat Menteri. Kita perlukan 400,000 tan setahun, tapi kita hanya mengeluarkan 40,000 tan saja, 10%. Jadi eloklah cadangan Lembaga Getah Malaysia dan kerajaan untuk meningkatkan ke tahap 200,000 tan. Dengan itu maka lebih ramai pekebun kecil dan penoreh getah akan mendapat peningkatan pendapatan mereka. Keduanya Kaplam Modified Road, Yang Berhormat Menteri, yang kita buat jalan gunakan Kaplam, dipecahkan kecil-kecil, umpama jalan daripada Bulatan Bank Rakyat ke Parlimen ini. Dia juga dapat membantu harga, meningkatkan harga pekebun kecil. Kerajaan melalui belanjawan 2023, Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Menteri Kewangan menetapkan 50 juta untuk bajet ini, dan saya percaya ini dapat kita kembangkan dengan lebih besar lagi di tempat-tempat lain di seluruh negara. Jadi saya dalam perkara itu nak bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah ada program projek ini dapat diperbesarkan untuk jalan-jalan di seluruh negara. Sebab kalau kita dapat ini dilaksanakan, mereka yang membuat kaplam di kampung-kampung luar bandar boleh menjualkan kaplam listrik kepada syarikat yang berterlibat dalam kaplam modified road ini. Dan ini dapat meningkatkan harga getah, dan dia tak perlu melalui harga getah mengikut pasaran global. Dia akan terus kepada pengguna. Dan lagi satu, Yang Berhormat Menteri, saya juga nak cadangkan, ini sudah lama dilaksanakan oleh Lembaga Getah Malaysia bersama dengan Rindisda sebagai extension agency, iaitu tanaman kontan di dalam kebun-kebun getah. Umpamanya masa getah tu masih kecil, masih muda lagi, 2-3 tahun, kita boleh tanam jagung, boleh tanam cili dan berbagai lagi sayuran dan sebagainya untuk mereka meningkatkan pendapatan mereka. Jadi itu cadangan saya, Yang Berhormat Menteri, dan saya minta respon pada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih banyak, Tuan Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri, saya cerah sikit. Boleh ya? Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Memang benar, terima kasih kepada kerajaan meningkatkan harga lantai daripada RM2.50 ke RM2.70.
Tapi itulah saya katakan naik 20% itu masih tak mencukupi untuk membantu pekebun kecil dari segi pendapatan. Dan kita tahu bahawa pekebun kecil di negara kita lebih daripada 400 lebih pekebun kecil, cukup jumlah besarnya. Saya setuju dengan Menteri mengatakan bahawa harga itu ditentukan oleh permintaan daripada global. Tetapi kerajaan juga mengambil pelbagai langkah untuk menstabilkan harga di domestik. Jadi pelbagai program telah dilakukan. Contoh tadi yang berhormat mengatakan mendurap jalan, CMB. CMB itu kalau tak siap saya, dulu kita kerajaan peruntukkan 1 juta untuk berjalan. Sebab dia tahan nasak. Dia dapat penyeragahan lebih kurang 40% kurangnya kos daripada jalan yang kita buat putih yang konvensional ini. Dan dia telah dilakukan dan saya setahu saya lah memang kita nak lanjutkan supaya penggunaan tu. Tapi apa yang berlaku hari ini kita tengok kerajaan bagi bajet 2023 hanya buat penyerahan saja. Tiada bajet untuk melanjutkan atau projek ini. Sebab kita banyak kata tahan kalau jalan ini dia boleh tahan ya sampai 8 hingga 10 tahun. Tapi mintumin yang biasa komersial ni hanya 4-5 tahun. Nah, kita nampak ada kelebihan itu mengapa kerajaan tak lanjutkan atau bagi satu bajet lagi untuk teruskan projek ini. Kedua,